Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang mengenai kelebihan pinjaman kerajaan iaitu pinjaman LPPSA. Mula-mula sekali kita akan cari tahu maksud LPPSA. Okay. LPPSA ialah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, merupakan badan berkanun yang bertanggungjawab mentadbir pembiayaan perumahan untuk pejabat awam di sektor awam. Untungnya kaki tangan kerajaan berbanding dengan kaki tangan swasta, mereka boleh buat dua jenis pinjaman iaitu pinjaman bank dan pinjaman kerajaan. Tapi pada hari ini kita akan lebih fokus kepada pinjaman kerajaan dan kita akan berbincang mengenai kelebihan pejabat awam akan perolehi jika mereka menggunakan pinjaman perumahan LPPSA ini. Okay, saya akan mulakan dulu dengan kelebihan LPPSA. Okay, kelebihan yang pertama, pinjaman LPPSA tiada faedah dikenakan ketika pembinaan dijalankan. Okay. Sektor kerajaan pinjaman LPPSA telah menyelaraskan bahawa kaki tangan kerajaan yang membuat pinjaman perumahan LPPSA bagi projek perumahan baru, kaki tangan kerajaan tidak perlu membayar kadar faedah setiap bulan mengikut persen projek yang siap dibina, seperti mana kaki tangan swasta yang perlu membayar kadar faedah setiap bulan mengikut peratusan projek pembinaan sudah siap dibina dalam tempoh 3 tahun kebiasaannya. Sehinggalah projek perumahan mereka itu 100% siap dibina, barulah tetapi untuk peminjam kerajaan, setelah 100% rumah mereka siap dibina, barulah pembeli akan mula membayar installment bulanan secara penuh. Okay. Untuk kelebihan yang kedua ialah pemotongan bermula selepas rumah siap dibina. Bagi kaki tangan kerajaan, projek 100% siap, dapat kunci, barulah mula bayar bulanan kepada pihak LPPSA. Dan pemotongan akan dibuat selepas rumah tersebut siap dibina sepenuhnya dan pihak LPPSA akan membuat pemotongan gaji di mana setiap kali pihak LPPSA ingin membuat pemotongan, mereka akan memaklumkan kepada peminjam melalui email ataupun SMS. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Najiah untuk memberitahu kelebihan seterusnya jika pejabat awam membuat pinjaman dengan LPPSA. Silakan. Okey, untuk antara kelebihan LPPSA yang seterusnya ialah kita layak memohon pinjaman LPPSA ni sebanyak 2 kali. So pinjaman LPPSA ni kita boleh guna pinjaman ni sebanyak 2 kali sahaja. Tetapi dengan syarat pinjaman perumahan untuk kali pertama kita tu mestilah kita bayar sampai habis. Sama ada kita bayar bulanan yang besar setiap bulan untuk cepat habis atau kita jual rumah kita untuk dapatkan keuntungan hasil pelaburan hartanah. Kemudian barulah kita boleh mohon pinjaman LPPSA untuk kali kedua. Dan cadangan saya kepada yang belum guna pinjaman LPPSA itu, anda gunalah sebelum umur anda 35 tahun ke atas, sebab umur 35 tahun ke bawah masih boleh meminjam untuk tempoh masa 35 tahun. Tapi kalau dah lebih umur 45 tahun tu baru nak buat pinjaman LPPSA, kemungkinan tempoh masa pembiayaan akan jadi lebih singkat, sama ada 20 tahun ke 28 tahun sahaja. Bila pinjaman kita tu jadi makin singkat, maka bayaran bulanan kita tu akan jadi lebih tinggi lah walaupun kadar faedah kita tu rendah. And then untuk kelebihan yang kedua, pinjaman sehingga umur 90 tahun. Jadi untuk peminjam menggunakan pinjaman LPPSA, tempoh jangka masa pinjaman mereka tu merupakan tempoh yang lebih lama sehingga umur 90 tahun. Berbeza dengan pinjaman bank yang menghadkan sehingga 75 tahun sahaja. Di bawah LPPSA bukan sahaja anda akan menikmati yuran pembayaran bulanan yang lebih rendah sehingga anda mencapai usia 90 tahun tu, faedahnya juga tidak akan berubah sepanjang tempoh pinjaman. Seterusnya saya bagi dekat Asmaullah. Okey, terima kasih Zila dengan Najiah. Okey, baik, bagi saya ada kelebihan pinjaman LPPSA ni. Pertama ialah tempoh bayaran yang fleksibel. Di mana
kita tengok tempoh bayaran fleksibel ni, maksudnya penyewa awam ni dia boleh bayar balik pinjaman yang dia buat tu dalam masa tempoh yang lebih panjang. So dia lagi untung lah daripada pinjaman yang lain, seperti pinjaman perumahan konvensional. So tempoh bayaran dan fleksibel, so dia akan kurang beban pembayaran bulanan kalau untuk penyewa awam ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau ramai yang tak tahu yang pinjaman LPPSA ni ada skim insurans takaful. So dia sediakan skim insurans takaful untuk lindungi yang untungnya penyewa awam ni. So dia boleh protect daripada risiko kehilangan pendapatan akibat kematian, cacat ataupun kehilangan pekerjaan. Kita tak tahu masa depan macam mana kan. So skim ini bolehlah berikan perlindungan tambahan kepada penyewa awam atau keluarga mereka. Saya rasa sudah ni. Okey. Saya akan bagi kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulannya, pinjaman kerajaan ataupun pinjaman LPPSA memberikan pelbagai kemudahan dan kelebihan untuk penjawat awam. Okay, seperti yang kita telah berbincang tadi, iaitu yang pertama, tiada faedah dikenakan ketika pembinaan sedang dijalankan. Yang kedua, pemotongan bermula selepas rumah siap dibina. Yang ketiga, penjawat awam layak membuat pinjaman LPPSA sebanyak 2 kali dengan syarat pinjaman yang sebelumnya sudah pun dijelaskan. Yang keempat, pinjaman LPPSA boleh dibuat sehingga umur 90 tahun. Yang seterusnya, tempoh bayaran pinjaman LPPSA ini lebih fleksibel. Dan yang terakhir ialah skim insurans pinjaman LPPSA ini mempunyai skim insurans takaful untuk melindungi peminjam LPPSA. Okey, bagi kelebihan yang lain ialah siapa yang membuat pinjaman LPPSA, mereka juga akan boleh membuat penangguhan bayaran, margin pinjaman perumahan lebih kecil dan amount kelayakan yang lebih tinggi. Jadi kepada penjawat-penjawat awam, jangan berlengah lagi. Anda boleh memohon pinjaman LPPSA dan gunakanlah kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Okey, untuk topik yang seterusnya, kita akan berborak ataupun berbincang mengenai pakej-pakej menarik yang ada ditawarkan oleh syarikat Alvino Properties, terutamanya bagi mereka yang berminat untuk membina rumah, itu secara pinjaman LPPSA ataupun tunai ataupun pinjaman loan daripada bank yang biasa. Okey, saya akan mulakan dahulu. Antara pakej-pakej yang disediakan oleh syarikat Alvino Properties, pakej yang menarik perhatian saya ialah pakej C2. Mana pakej ni mempunyai 10 bilik dan 10 bilik air dengan keluasan 300 kaki persegi. Dan harga untuk pakej ini di Pantai Timur yang menggunakan tunai, nak buat rumah secara tunai, hanyalah RM450,000 sahaja. Manakala untuk membuat rumah ni bagi cara loan hanyalah RM480,000 sahaja. Dan untuk bagi luar Pantai Timur bagi secara tunai ialah RM540,000 dan untuk secara loan hanyalah RM600,000. Jadi bagi saya pakej ni berbaloi kerana dia mempunyai luas rumah yang luas dan mempunyai banyak bilik, dan selain itu dia juga merupakan rumah yang 2 tingkat. Okay, seterusnya dapat Najihah, pakej mana yang menarik perhatian Najihah? Okey, bagi saya pakej yang menarik perhatian saya ialah pakej RCS 10. Luasan 1,200 dan ada 4 bilik dan 2 bilik air. Untuk Pantai Timur, harga dia RM140,000 secara tunai
Dan untuk pinjaman dia sebanyak RM192. Dan untuk yang bagi dua penemu, harga dia RM216,000 secara tunai dan RM240,000 secara tunai. Okey, saya pilih package ni sebab dia macam biasalah ada 4 bilik dan 2 bilik air. Saya rasa tu dah cukup untuk satu keluarga. Apa kata semua? Lah kes saya ada dua atau dah kalau misalnya orang Pantai Timur saya bisa tu mana harga rumah tersebut kalau harga kena Pantai Timur dia ada satu saya rasa kita rumah pun cantik dan bilik air so design ni pun tidak terlalu kuno, tidak terlalu lama dan model tu pun ada juga saya rasa sesuatu jadi baru so pernah buat monster pun buat monster juga style juga dia punya satu bilik air so mungkin saya akan pilih package ni satu. Okay, kita telah mendengar pengisian kita tadi tentang kelebihan LPPSA. Seterusnya kita masuk topik kepada package menarik yang disediakan oleh Avino. Jadi kita tahu dalam Avino Properties mempunyai pelbagai package rumah yang menarik bagi sesiapa yang hendak membina rumah. Jadi kita ada menyediakan bermacam-macam design lebih banyak daripada design-design yang saya sendiri cakap, yang Najihah cakap tadi, Asmi cakap tadi. So sesiapa yang nak membina rumah tu boleh hubungi pihak Avino Properties kerana syarikat Avino Properties ada menyediakan pelbagai package yang menarik untuk membina rumah. Saya rasa itu saja untuk hari ini pembincangan kita melalui live IG. Semoga kita bertemu di live yang seterusnya, insya-Allah. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih Asmi, terima kasih Najihah. Bye. Terima kasih.